pertikaikan kesalahan orang, selidik dulu betul-betul. Itu maksud dia. Selidik betul-betulkah dia buat salah tu. Memang perlu kita cegah kalau orang buat salah, tapi sebelum kita cegah, betul ke dia bersalah tu. Sebab ilmu tasawuf ini ilmu yang berkait rapat dengan hati kita ini. Sebab bila kita melihat orang itu zahir dia bersalahan dengan syarak, sekiranya apa yang kita sangka itu tak betul, bukankah kesalahan itu kembali pada kita? Kita nampak dia tak betul, tapi sebenarnya kita tak selidik apa yang sebenar berlaku. Akhirnya kita berburuk sangka pada orang tadi, maka kejahatan itu kembali kepada kita. Nama dia suuzon. Suuzon bermaksud kalau betul-betul orang tu salah, ya. Tapi sebaliknya kalau orang tu tak salah, kita ya. Memang agama suruh cegah kemungkaran, maka hati kita tidak terima perbuatan orang tu. Dan selalu dia, kita yang lemah ini, kita yang lemah melihat kemungkaran, sebenarnya kita lemah untuk melihat kemungkaran seseorang, maka kita melihat kemungkaran seseorang itu disertai dengan kebencian dan disertai dengan penghinaan. Itu kelemahan pada kita melihat kemungkaran yang berlaku, sedangkan para salafus salih melihat kemungkaran dengan penuh dengan penuh kecintaan. Saya nak sebut orang buat salah dengan penuh kecintaan, macam mana tu? Macam mak ayah melihat anak buat benda yang tak baik, maka si ayah melihat kesalahan anak dengan penuh kasih sayang. Adakah mak ayah melihat anak buat salah dengan penuh kebencian? Tak ada. Dengan penuh kasih sayang. Itu selamat hati kita. Kita melihat anak kita buat salah dengan penuh rasa apa? Rasa kecewa, dengan penuh rasa Allah, apalah dia buat macam ni. Bila lah dia berubah. Lepas tu kita doa pula, ya Allah, ubahlah dia, ya Allah. Sayang betul dia buat benda tak baik. Adakah bila mak ayah melihat kesalahan anak, dia tahu apa anak tak guna, contoh dia kan, apa tak ada. Tetap anak jahat macam mana pun tetap baik. Anak jahat macam tetap dia sayang kepada anak dia. Begitulah di antara kita dengan orang Islam. Bahkan ada ulama yang lebih besar jiwa dia hatta kepada seluruh manusia. Masya-Allah. Rasa kasih kita kepada seluruh manusia. Masya-Allah. Ada seorang ulama, dia bercerita tentang makna kasih, berani dia sebut. Kalau ulama yang lain nak bantah terpulang, dia kata, tapi aku memahami bahawa aku mencintai semua orang walaupun dia faham berbeza dengan aku, dan aku tahu kepahaman dia salah. Aku tahu kepahaman dia salah, kepahaman aku betul, tetapi aku mencintai dia walaupun dia berbeza pendapat dengan aku, dan aku tahu pendapat dia salah, tapi aku mencintai dia. Lebih daripada itu lagi, dia kata, aku mencintai orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu lagi, berani disebut, orang nak bantah, aku mencintai orang Yahudi, dia kata. Aku mencintai orang Nasrani. Masya Allah. Kita kata, kalau kita sebut Yahudi, tahu laknatullah, ya kan? Betapa benci kita pada orang Yahudi. Kalau boleh, biar dia hancur. Tak? Masya Allah. Tak kuat, jiwa kita tak kuat. Maka dia memberi hujah. Maka inilah akhlak Rasulullah SAW. Inilah akhlak Nabi SAW. Masya Allah. Satu kepahaman yang tak sampai kepada kita. Kita kalau orang buat salah, dah kita benci dah. Benci sebenci-bencinya dah. Masya Allah. Ya. Bukti dia akhlak Nabi SAW.
Satu ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, maka lalu jenazah Yahudi. Zaman Nabi, Yahudi tahu dah Yahudi ni jahat. Yahudi ni akan cari suatu bolong untuk menghancurkan. Semenjak zaman Nabi lagi, orang Yahudi akan berbuat sesuatu terhadap Nabi SAW, tak beriman kepada Nabi, kebanyakan tak beriman kepada Nabi. Dan Yahudi ni jahat. Jahat dia secara ni, taklah jahat dia asyik nak pukul, tak. Jahat dalam perniagaan dan sebagainya. Dan kemuncak permusuhan orang Islam dengan Nabi iaitu peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar lah kemuncak permusuhan, peperangan dengan orang Yahudi. Akhirnya peperangan yang di antara peperangan yang besar Nabi di antara orang musyrikin adalah peperangan Khaybar. Maka akhirnya Nabi berperang dengan orang Yahudi peperangan Khaybar. Maka ketika itu kalah orang Yahudi, maka dihalau daripada Madinah. Selepas peperangan Khaybar, tak ada lagi orang Yahudi berada di Madinah, dan mereka kalah. Mereka kalah, mereka kena keluar dari Madinah. Semua harta kena tinggal di Madinah. Sebab undang-undang perang yang menang akan menakluk semua dia. Menakluk semua dia. Maka semua harta orang Yahudi di Madinah dirampas. Sebab itu di antara ghanimah yang paling besar dalam sejarah peperangan Islam, peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar lah ghanimah yang paling banyak. Sebab di Madinah orang Yahudi banyak harta dan sebagainya. Bila perang dirampas. Dalam peperangan bukan sekadar harta dirampas, orang tu pun kalau ditawan jadi hamba. Yang kalah tu kan jadi hamba. Ketika zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar membesarkan jajahan takluk, maka Sayyidina Umar berjaya menakluk Rom dan Farsi. Rom dan Farsi ditakluk pada zaman Sayyidina Umar. Rom, negara Rom, Eropah. Farsi, Arafah, Rom, Eropah. Kalau Eropah dia masalih lah ya. Orang Eropah maka ditakluk, dengan harta-harta dibawa ke Madinah, dengan orang-orang tu ditawan. Wanita-wanita tu dibawa. Maka dalam sirah menyebut di antara kegembiraan pada zaman Sayyidina Umar iaitu berjaya menakluk Rom dan Farsi dan bawa harta yang banyak ke Madinah Al-Munawwarah, dan juga wanita-wanita ditawan. Maka gembiralah para sahabat dan penduduk Madinah bergembira, kecuali Sayyidina Umar tak gembira. Khalifah pula tak gembira. Orang semua dah merayakan kemenangan dan harta yang banyak buat balik. Dan juga tawanan-tawanan wanita. Di antara wanita, anak pembesar Rom dibawa ke Madinah, anak raja lah, 2 orang puteri raja. Walaupun macam tu, jadi Sayyidina Umar anak raja tadi, maka diberi kepada di antara orang yang berkahwin dengan anak raja Rom tadi, iaitu Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW. Ambil seorang daripada Rom tadi. Akhirnya lahir Ali Zainal Abidin. Masya Allah. Ali Zainal As-Sajjad. Mak dia orang Rom, ayah dia Sayyidina Husain. Jadi yang sedih ketika itu Sayyidina Umar. Orang yang gembira. Maka ditanya orang, wahai khalifah, kenapa engkau sedih sedangkan hari ini hari kejayaan kita? Maka kata Sayyidina Umar, aku takut inilah yang dimasukkan oleh Nabi SAW dalam hadis dia. Masya Allah. Maka terkenang Sayyidina Umar, dia kata, aku takut, aku bimbang inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar, sayati zamanun, akan sampai satu masa, Nabi bersabda, Allah Ta'ala akan buka kemewahan dunia ini kepada umat Islam. Akan sampai satu masa, kemewahan dunia akan sampai kepada umat Islam.
dan ketika itu umat Islam akan leko dengan kemewahan dunia ini. Oh, Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar, para sahabat memahami makna-makna hikmah, makna-makna hakikat kehidupan yang dimaksudkan oleh Nabi. Mereka tidak terkesan dengan perubahan dunia ini, mereka tidak terkesan dengan perubahan harta dan sebagainya, dan sangat-sangat takut apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita hidup di dunia ini, panduan kita Al-Quran, panduan kita adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terpengaruh semata-mata dengan dunia. Terkadang Tuhan buka pintu harta, terkadang Tuhan buka pintu kuasa kepada kita, maka berhati-hati dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud kita sentiasa membaca wasiat ini diganti oleh Nabi, kita sentiasa membaca apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Jangan semata-mata kita terpengaruh dengan suasana yang berubah, sama ada dibuka pintu nikmat, sama ada datang bala dan sebagainya, maka sentiasa kita berpegang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang masa ada para ulama yang akan memberikan kita peringatan. Ada sepanjang masa mesti ada ulama yang memberikan peringatan tentang sesuatu yang berlaku dalam hidup gitu. Jadi dalam Sayyidina Umar, semua orang gembira, dia seorang sedih. Bermaksud orang tak peka dengan apa yang Nabi sabdakan. Jadi kenapa sedih orang Umar? Sayyidina Umar kata, aku bimbang inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan sampai satu masa Allah Ta'ala buka pintu kemewahan dunia ini, maka manusia lalai dengan kemewahan itu, jauh daripada Allah. Maka menangis Sayyidina Umar, aku bimbang umat aku ini akan hanyut sebagaimana disabdakan. Jadi berganti-ganti. Jauh benar lah apa itu. Sosek pula je pergi. Ke mana tadi kita nak sebut tadi? Cerita apa tadi Aku dah lupa dah. Jauh benar pergi. Tangan, tak ada siapa yang ingat dah. Semua pun hanyut semua juga. Cerita apa tadi? Dah jauh benar. Jauh benar dia punya huraian terlupa pula apa tadi. Tadilah balik asal lah. Jadi Nabi SAW menyebut man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Tak boleh dengan tangan, ubah dengan mulut. Tak boleh dengan mulut, ubah dengan hati. Yang tadi, jangan yang tu, masya-Allah. Ingat bila. Jadi bermaksud sehingga tidak kuatnya jiwa seorang yang alim itu, sehingga mereka tidak membenci kepada diri seseorang. Yang dibenci adalah perbuatan orang itu. Yang dibenci adalah perbuatan, bukan zat tubuh badan seseorang. Seperti mana mak ayah bukan benci tubuh badan anak dia, dia benci perbuatan anak dia tu. Sayang ni anak ni, macam-macam anak ni buat, tapi tetap sayang. Tetapi kita kalau bukan anak kita, pergi mampu lah. Macam tu lah ya. Pergi mampu lah. Kita benci bola dia kan, dia buat naya ke kita. Kita kata biar dia hancur lah. Anak kita tak sampai macam tu. Jadi sehingga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika lalu orang Yahudi, jenazah Yahudi, orang Yahudi mengangkat jenazah Yahudi. Yang kita sebut tadi, Yahudi pada zaman Nabi memang membuat kejahatan kepada orang Islam. Kita kaitkanlah perang Khaybar itu jauh pergi tu. Maka ketika lalu jenazah Yahudi, Nabi bangun. Nabi bangun menghormati jenazah orang Yahudi, sedangkan dia tak beriman kepada Nabi.
Dan dia orang jahat, orang Yahudi ni. Sahabat tahu. Dan Al-Quran juga menyebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi riwayat bila lalu jenazah ini, Nabi bangun. Maka selepas berlalu, sahabat, ya Rasulullah, itu haula al-yahud. Ya Rasulullah, Yahudi itu. Jenazah satu, dia ingat Nabi tak tahu kita Yahudi. Yahud. Kemudian Nabi kata, bukankah dia itu salah satu nyawa? Ataupun dengan kata lain, Nabi kata, bukankah dia seorang manusia juga? Bukankah dia juga manusia? Bermaksud Nabi menghormati dia sebagai seorang manusia. Masya Allah. Nabi mengajar kita, kalau kita benci orang tara mana pun, dia masih lagi seorang manusia. Mana memuliakan dia sebagai seorang manusia. Mana berhak orang itu mendapat kebaikan daripada kita di atas dia juga manusia macam kita. Jadi kalau begitu bermaksud memang berhak manusia ni mendapat kebaikan daripada kita, walaupun dia tak beriman, walaupun jahat, maka kita boleh berikan kebaikan kepada mereka di atas nama dia seorang manusia. Masya Allah. Gitu. Jadi bermaksud Nabi memerintahkan kita bila melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, cegah dengan lidah, cegah dengan hati. Tapi lemahnya kita memahami makna ini, kita sangkal kejahatan dia tetapi disertai dengan kebencian. Di situ salahnya. Kita sangkal perbuatan dia disertai dengan pandangan hina pada dia. Ada? Jahat betul. Kita menyangkal maksiat dia dengan disertai pandangan hina pada dia, dan kita memandang mulia pada diri kita. Kita ni orang baik, kita orang mulia. Kita memuliakan kita menghina dia. Maka di sini kesalahan yang halus, yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Maka apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Ibn Atraskandari ini bukanlah bermaksud kita redha pada maksiat dia. Mana kata hukum itu jelas. Hukum tentang tidak redha pada maksiat itu jelas. Orang buat maksiat, kita tidak redha, itu jelas. Kalau boleh kita ubah dengan tangan, ubah dengan lidah, ubah, itu jelas. Tapi masalah yang disebut di sini adalah kebinasaan pada diri kita, bukan pada orang. Orang tu maksiatlah. Kita ni binasa di atas apa? Di atas buruk sangka kita dan sebagainya. Dan mungkin saja apa yang kita nampak tu tak betul sebenarnya. Tak betul. Kita salah sangka. Dia tak buat benda salah pun, kita dah menghukum dia salah. Itu dah satu kesalahan pada kita dah. Kita menyangka dia salah, kemudian kita berburuk sangka dan sebagainya. Kebinasaan dia kembali pada kita. Ada seorang ulama besar di Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia bercerita tentang kejahatan hati lah. Tentang kejahatan hati. Maka satu ketika dia kata, masa aku sedang belajar, dia ceritalah dia duduk tingkat atas, tingkat ampek. Dia menyewa dekat rumah saudara mara dia, dekat tingkat atas, tingkat ampek mungkin. Dia sewa dekat rumah saudara dia. Dan satu ketika dia kata dalam bulan Ramadan, dia pun turun ke bawah. Jadi bawah ni rumah pak saudara dia. Syekh Mutawalli Sya'rawi dia cerita, satu ketika dalam bulan Ramadan, aku duduk dekat bangunan rumah saudara mara dia, dan satu ketika aku turun ke bawah.
bawah ni rumah pak saudara dia, dan anak kepada pak saudara dia sepupu dia lah, sepupu dia. Maka pun turun, aku pun ketuk pintu rumah, dia tengok pintu rumah tu terbuka, terus nampak ke dapur dia, dia nampak sepupu dia yang perempuan tengah mengunyah biskut ke dapur. Oh, tak sadar pasti sepupu aku ni tak puasa dia tu. Tak puasa dia ni tu. Wah, dia dah sangka macam-macam dah. Sangka tak puasa, mana tak puasa tu. Dia pun tak puas hati. Sampai simpan. Sampai dia jumpa ayah dia, kau tak ingat? Ayah dia kau, ayah dia yang masa tu dia pun baju apa ni? Bayar dia. Dia ceritalah. Dia kata, "Ish, kenapa anak tu tak puasa?" Lepas tu ayah dia kata, "Kau tahu tak?" Dia kata, "Orang perempuan ni ada uzur." Tanya tak? Dia, dia pun astagfirullah. Dia kata, "Aku telah berburuk sangka dengan seseorang." Masya Allah. Aku telah berburuk sangka dengan seseorang. Jadi kesalahan pada dia. Jadi bermaksud dia mempertikaikan seseorang di atas zahir syarak. Zahir syarak salah, makan dalam bulan puasa, tak puasa lah kan. Dia menyangkal, mempertikaikan, tanpa sedikit dan sebagainya. Maka kesalahan itu datang daripada diri kita sendiri. Jadi bermaksud orang yang soleh, kita orang pun kita nak jaga, tetapi diri kita yang lebih aula kita jaga. Diri kita lebih aula kita jaga daripada kebinasaan. Baru orang. Ini kita tidak. Kita jaga orang ya. Diri kita binasa, kita biarkan. Bermaksud kalau kita melihat maksiat, maka menjaga hati kita lebih aula daripada menjaga kesalahan orang. Bermaksud kalau kita tak pasti orang tu betul-betul ke baik salah, jangan kita bersangka-sangka. Sebab kalau kita bersangka-sangka tanpa kepastian, kesalahan pada kita. Kesalahan pada kita. Kita sampai menghukum, sampai kita menyangka, maka kesalahan pada kita. Tak salah kalau kita tak bagi hukuman serta merta. Tak salah itu. Orang tu buat ni. Tunggu dulu kita kata betul ke? Tak salah gitu. Dan tak salah kalau kita bagikan alasan-alasan yang pelbagai. Saya nampak dia berjalan berdua-duaan lah. Saya nampak. Kalau orang hati dia busuk, ya kok, kat mana? Kita kata, tambah pula kan. Tak patut betul orang tu, kita pula sebar. Maksud kesalahan pada kita. Dan tak salah kalau kita dengar, kita takwil. Anak kita kata orang. Tu jaga hati kita. Yo kau ni. Tak kot, kau salah mandang Uan Uan apa muda? Jadi kan. Anak kita bagi alasan-alasan untuk apa? Untuk jaga hati kita. Supaya jangan buruk sangka. Jadi benda yang tak pasti, kita takwil. Untuk apa? Untuk jaga hati kita. Sampailah benda itu betul. Dah betul berlaku pun, kebinasaan tetap akan terkena pada kita juga. Katalah betul-betul benda itu berlaku, maka tetap kebinasaan itu ada pada kita. Kalau kita tak berhati-hati, orang tu salahlah dengan dosa dia, tapi kita ada juga kesan kesalahan pada kita dengan dosa orang. Masya Allah. Orang ambil dosa, kita pun berdosa sama. Itu yang kita tak faham. Orang berdosa, kita berdosa sama. Ketika mana kita memandang dia dengan pandangan kebencian dan kehinaan. Pandang kebencian, jahat betul dia.
Kita memandang kita mulia dan memandang orang hina. Kesalahan macam tu halus sangat kita kata. Sebab itu ada insya-Allah seorang ulama yang besar, Syekh Khalid. Pernah saya cerita bagaimana ketika mana dia pergi Mekah, Syekh Khalid tadi dia nak mencari seorang guru. Dia cari seorang guru murabbi untuk dia. Kemudian sebelum dia pergi Mekah, dia pergi Madinah dulu. Akhirnya dia, ya Allah, aku nak cari seorang murabbi untuk membimbing aku, ya Allah. Guru murabbi mana, dia tak tahu nak cari ke mana. Puas dah cari, puas dah istikharah, puas dah salah hajat. Allah Ta'ala tak tunjukkan dia seorang guru untuk membimbing dia. Guru kerohanian lah. Akhirnya dia terlintas, kalau macam tu pergi Mekah lah. Sini apa doa dah tak apa dah, pergi Mekah lah. Mungkin kat Mekah mustajab doa. Maka dia pun pergi Mekah. Dan sebelum pergi Mekah, dia pergi Madinah dulu. Dia pergi Madinah. Jadi bila sampai Madinah, sampai saat dia nak bertolak ke Mekah, pakai ihram siap-siap mungkin nak bertolak ke Mekah. Jadi ada orang salih yang ada di Madinah bagi pesanan kepada Syekh Khalid tadi. Tuan nak pergi Mekah kan? Ya, dah nampak pakai ihram nak pergi Mekah. Saya beri pesan kepada tuan, kata dia. Dia mendengar. Jangan cepat mempertikaikan seseorang yang tuan nampak mukhalafah syarak. Jangan capek warna mulut mempertikaikan. Kata orang tadi, dia pun pembodoh. Sekali sepatah lalu dengar. Tuan nanti sampai Mekah, jangan cepat mempertikaikan orang yang pada zahir dia mukhalafah syarak. Sedangkan kita kalau mempertikaikan orang mukhalafah syarak sekadar untuk menjunjung perintah Nabi. Nabi kita kalau orang salah tegur, orang salah tegur. Kan ada perintah agama dia, orang buat salah tegur, orang buat salah tegur. Tetapi orang tadi kata jangan capek tegur. Kalau mau nampak orang tu mukhalafah syarak. Dia dengar sepatah lalu macam tu lah. Bodoh ni cakap ni. Tapi dia pegang dia pun pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul. Dah sudah umrah, kembali ke Kaabah Al-Musharrafah. Nak buat apa lagi? Salat sudah, tawaf sudah, salat sudah. Jadi kalau orang ke Mekah, tawafnya sudah, salatnya sudah. Sebab Kaabah yang paling afdal tawaf. Tawaf Kaabah dapat 60 pahala. Tak larat tawaf, solat ke Kaabah dapat 40 pahala. Dah tak larat solat, duduk pandang Kaabah dapat 20 pahala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat ke atas Kaabah Al-Musharrafah. 60 rahmat dapat kepada orang tawaf, 40 dapat kepada orang yang solat, 20 dapat kepada orang memandang. Pinggang dah latih, lutut dah latih dah, duduk pandang Kaabah, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Begitu yang berlaku pada Syekh Khalid. Duduk beradab kepada Kaabah, i'tikaf dalam Masjidil Haram, menghadap ke Kaabah Musharrafah. Tiba-tiba di hadapan ada seorang tua yang kata Syekh Khalid tak ada tanda-tanda orang soleh. Kata dia, orang soleh ni muka bercahaya. Tengok tak ada tanda muka orang yang soleh. Duduk bersandar di Kaabah menghadap kepada aku. Jadi dia tak petikai dengan mulut, dia pandang dia. Hati dia berkata-kata, apa jahil orang ni. Hati dia kata, jahil, tak beradab betul orang ni. Tak kena petikai orang tadi. Sebab di hadapan Kaabah, kita menghadap ke Kaabah. Orang tadi bersandar Kaabah, menghadap ke dia. Maka dia petikai dalam hati dia, tak beradab orang ni. Dia kata, apa jahil. Macam-macam. Maka orang tu terus bercakap, wahai Syekh Khalid, kata dia, nama dia pun tahu, kau lupa kau apa yang disebut orang Madinah? Maka dia kata, Masya Allah, ini bukan cara-cara orang wali ni. Sebab dia tahu apa yang ada dalam hati dia. Kau lupa kau? Dia kata, apa disebut orang Madinah? Jangan cepat petikai kalau nampak mukhalafah syarak.
Sesungguhnya katanya sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala hati orang mukmin itu bagi Allah lebih mulia daripada Kaabah. Memang ada hadis dia. Bagi Allah orang mukmin lebih mulia daripada Kaabah al-Musyarrafah. Bagi Allah kemuliaan mukmin lebih besar daripada kemuliaan Kaabah al-Musyarrafah. Bagi pandangan Allah, orang mukmin itu lebih mulia kehormatan daripada Kaabah al-Musyarrafah. Sebab itu kalau kita memandang orang mukmin dengan kemuliaan iman, dia dapat pahala. Kalau kita memandang orang mukmin dengan kemuliaan iman yang apa dia, kita dapat pahala. Dengan kemuliaan iman dia, dengan mahabbah kepada orang mukmin lebih besar pahala daripada kita mandang Kaabah al-Musyarrafah. Tapi kita mandang mukmin dengan iman. Sebab Allah Taala memuliakan orang mukmin dengan iman. Besar ke iman, besar melayakkan kita masuk syurga. Dengan iman melayakkan masuk syurga. Nak tahu nilai iman ni, harga cuba nilaikan syurga tu berapa harga. Tak terbali kita syurga. Jangankan seluruh syurga, sapu tangan syurga itu pun tak mampu kita nak beli. Nabi mengatakan lamandilun, sesungguhnya sapu tangan bidadari itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Macam mana nak beli sapu tangan pun tak terbeli. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, dalam syurga ada kuda tak? Nabi kata, ya, dalam syurga ada kuda, bahkan kuda itu terbang. Dan Nabi mengatakan tempat duduk pelana atas kuda itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bermaksud tak mampu kita nak beli syurga dengan sesuatu yang ada di dunia ni, tak mampu kita nak beli. Sapu tangan bidadari itu pun tak mampu kita nak beli dengan seisi dunia. Jadi syurga itu mampu dibeli dengan apa? Mampu dibeli dengan iman. Iman kita mampu membeli syurga itu. Jadi mahal tak iman? Mahal. Jadi bila kita memandang orang mukmin dengan iman dia itu, maka dapat pahala. Tapi kita mandang orang dengan muka tak lawa dah huan tu malih mandang ada. Mandang orang dengan zahir, dengan tubuh badan dan sebagainya, malih ada mandang orang tu. Tak ada bodak, tak ada takai bodak ada. Balih bau bawang ada. Kita mandang kita memandang orang dengan iman dia, dengan ketakwaan dia. Maka kata Ibnu Atlas Skandari, jangan engkau mempertikaikan manusia dengan zahir syarak semata-mata. Mana kata perhalusi. Jangan mempertikaikan orang dengan zahir syarak dan jangan engkar engkau atas mereka itu pada zahirnya. Mengingkari. Jangan mudah kita mengingkari, kena selidik betul-betul. Kita mengingkari macam berlaku yang tadilah. Syekh Khalid mempertikaikan sesuatu. Benar? Jangan mengingkari sesuatu dengan tergopoh-gapah lah. Berhati-hati. Jangan mengingkar atas mereka itu dengan zahirnya. Maka jikalau dikatakan orang, kamu pada ini hari dan waktu dengan sesuatu yang adalah pekerjaan dan kelakuan atas sahabat dan salafus soleh, nescaya tiada kuasa kamu. Tadi saya bahasa Arab tak faham, ini faham. Jikalau dikata orang kamu pada hari ini dan waktu dengan sesuatu yang adalah pekerjaan kelakuan atau sahabat, bermaksud macam ni. Kalaulah ada orang mempertikaikan perbuatan sahabat, contoh dia kan, adalah ada orang mempertikaikan sahabat, sahabat ni tak betul, sahabat ni salah, sahabat ni buat kesalahan, sahabat Nabi, dan juga para salafus saleh salah dan salah, buat salah, sahabat ni buat salah, sahabat ni buat salah.
Orang memperhatikan para sahabat. Para sahabat ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tapi yang memperhatikan kita, generasi ini. Kita memperhatikan sahabat ni salah, sahabat ni salah, sahabat ni salah. Itu maksudnya, sahabat Nabi. Jika ada orang mempertikaikan di atas sahabat dan juga salafus salih, nescaya tiada kuasa kamu. Maksudnya tak mampu kita, tak boleh kita nak, tak boleh, tak layak, tak patut kita nak mengatakan sahabat ni salah, sahabat ni salah, sahabat ni salah. Mana kita cuba menyalahkan para sahabat dalam satu-satu perkara, maka tak sepatut, tidak kuasa kamu. Kenapa? Kerana bahawasanya mereka itu hujajullah, hujah Allah atas hamba-Nya. Bermaksud mereka itu contoh kepada generasi ini. Para sahabat, para pesalih itulah generasi contoh kita. Sebab itu selalu disebut zaman salafus salih. Zaman salafus salih, mana neraca contoh kita adalah zaman salafus salih, dalam bab ibadat, dalam bab taat, dalam bab jihad. Semua panduan kita kepada generasi salafus salih, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi tabi'in. Itu zaman salafus salih. Jadi kalau kita mengkritik, mempertikaikan perbuatan-perbuatan salah mereka, itu tak patut. Sebab mereka itu hujah Allah ke atas kita. Mereka itu hujah Allah atas hamba-Nya. Maksud tak sepatut sangat kita mempertikaikan mereka. Siapa kita, siapa mereka, untuk merendahkan darajat mereka. Tak sepatutnya. Itu maksud dia. Maka misalnya, misal dosa pada orang arbabul basair. Bab tu habis bab larangan untuk kita berburuk sangka pada seseorang. Jangan cepat kita menghukum seseorang, maka kesan tak baik dia kembali kepada kita, sama ada kita suuzon pada orang tadi, ataupun datang penyakit kita menghina orang tersebut. Kemudian diumpamakan dosa pada orang arbabul basair. Arbabul basair ini orang yang memandang dengan mata hati lah. Arbabul basair memandang dengan mata hati. Kita ni sering memandang dengan mata kasar sahaja kan. Kita kena memperbanyakkan memandang sesuatu dengan mata hati kita. Jadi dosa pada orang arbabul basair, orang yang berbasair ataupun orang yang ulil albab, arbabul basair orang yang memandang dengan mata hati, ataupun kita kata orang yang ada ulil albab. Ulil albab disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Siapa ulil albab? Ulil albab orang yang banyak berzikir dan banyak berfikir. Ulil albab ini orang yang banyak berzikir dan banyak berfikir, tadabbur, banyak tadabbur dan banyak berzikir, maka akan menghasilkan ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Ta'ala jadikan langit bumi dan berbagai-bagai benda peristiwa berlaku di atas bumi ini, la ayatin, ada tanda-tanda. Bermaksud langit bumi, kejadian yang bermacam-macam ini menambahkan keimanan kita kepada Allah. Orang lain menjauhkan diri pada Allah. Tapi ada orang langit bumi, siang malam, malapetaka, nikmat yang datang, hujan dan sebagainya, pelbagai benda yang berlaku, peperangan dan sebagainya, menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lain menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada golongan, setiap yang berlaku di dunia ini menambahkan iman dia kepada Allah. La ayatin, ada tanda-tanda. Tetapi kepada siapa? Kepada ulil albab. Jadi orang ulil albab sentiasa dapat faedah apa saja yang berlaku di dunia ini.
Orang ulil albab sentiasa dapat faedah apa saja yang berlaku. Nikmat datang, bala datang, sentiasa mendapat faedah kepada siapa? Ulil albab. Ulil albab sentiasa melihat apa yang berlaku dengan penuh keinsafan, mendatangkan kepahaman, mendatangkan kesedaran. La ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia ulil albab. Siapa ulil albab? Allah Taala terang selepas itu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Syarat pertama ulil albab, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Mereka tu berzikir kepada Allah ketika berdiri, wa qu'udan, ketika mana dia duduk, wa 'ala junubihim, ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia berfikir. Makna ulil albab ni dia berzikir dan juga fikir. Bermaksud digunakan hati dia untuk mengingati Allah dan digunakan akal dia untuk bertadabbur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka arbabul basair, mereka melihat dosa itu seperti bangkai yang busuk. Masya-Allah, melihat dosa seperti bangkai yang busuk. Seperti bangkai yang busuk, memasukkan anjing mulut padanya. Bermaksud yang makan tu anjing lah. Anjing makan bangkai. Masya Allah. Kita tidak melihat dosa itu satu benda yang buruk, sebab kita tidak memandang dengan mata basair. Kita hanya memandang dengan mata kasar je kan. Yang busuk itu bangkai, yang busuk itu kata-kata. Jadi benda-benda yang maknawi kita tak terasa. Tak terasa dia punya keburukan dia kan. Dosa, maksiat tak nampak kita. Biasa kita nampak handsome macam tu jelah. Tapi ahli basair, mereka melihat dosa itu umpama bangkai, dia kata. Umpama bangkai, dosa-dosa itu umpama bangkai yang busuk. Sebagaimana anjing memasukkan mulut padanya, memakan. Maka adakah engkau lihat apabila memasukkan seorang akan mulutnya pada makanan bangkai yang busuk? Gitu. Kalau tengok orang tu ambil bangkai, busuk bangkai, masukkan ke mulut dia, apakah tiada sangat menghinakan engkau atasnya? Takkah kita mandang orang tu hina? Nampak kotor dan sebagainya. Maka apabila adalah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menjadikan ia akan timbangan bagi berjual beli. Sekiranya dalam syariat kita, dalam fiqh kita, Allah Subhanahu wa taala ada meletakkan timbangan halal haram pada jual beli. Bukankah pada syariat kita ada timbangan dia dalam perkara jual beli? Bila berjual beli, yang ni halal, yang ni haram, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni riba dan sebagainya. Kalau dalam bab berjual beli ada timbangan syarak yang menentukan, itu maksudnya, apakah tiada menjadikan engkau timbangan bagi haqaik? Maksudnya tidak, apakah kamu tidak ada timbangan benda yang dalaman hati kita ni, tak ada timbangan dia, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Gitu. Kalau benda jual beli yang luaran itu, syariat ada timbangan syarak dia. Yang ni boleh, jual ni boleh, jual ni tak boleh, ada timbangannya. Apakah perkara-perkara dalaman hati kita tak ada timbangan dia? Yang ni boleh, yang ni tak boleh, ada timbangan dia. Cuma kita tak selalu mempertimbangkan hati kita. Kita biarkan saja hati kita ni. Sedangkan hati kita ada juga pertimbangan yang perlu kita lihat. Sebagaimana jual beli, yang ni boleh beli, yang ni boleh jual, yang ni tak boleh jual. Kan macam tu, ni tak boleh, ni berniaga ni tak boleh ni, kita kata. Kan begitu? Ni rasa tak boleh ni. Ini ada perjudian ni. Takkah macam tu bila kita berhati-hati dalam berjual beli? Dalam perkara hati kita anggap tak ada timbangan dia. Perkara hati juga ada timbangan dia. Yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Cuma timbangannya berbentuk halus. Kalau kita nak timbang, kita kata. Kalau kita tak nak timbang, kita balasah je lah. Macam jual beli. Kalau orang tu nak timbang, dia timbang. Kalau tak nak timbang, dia balasah je lah.
halal ke haram, halal ke haram, ambil lah, duduk, kita tak ada timbang-timbang dah kan. Maka apakah perkara hakikat tidak ada timbangan? Dia kata ada, cuma kita tak kuasa nak menimbang. Benda-benda dalaman ni kita kata belasah je lah, malas kita nak mikirkan, malas kita nak tengok benda ni boleh tak boleh, sebab benda hakaik ni benda dalaman yang halus-halus, malas kita nak bicara dia. Kalau yang luar-luar kita bicara, yang ni boleh jual, yang ni tak boleh jual, yang ni boleh kita berniaga, yang ni tak berniaga. Tapi benda yang dalaman hati kita, tak nak kita timbang lah, kita belasah je lah, mana boleh kita. Maka tiada menjadikan engkau akan timbangan bagi hakaik. Bermula seorang yang bernajis kakinya, tiada patut baginya. Di sini berhadapan dengan raja. Di sini sebut muhadarah. Bermaksud tidak layak untuk menyampaikan kata-kata di hadapan orang. Itu kata asal dia ni. Orang yang mulut dia, bukan mulut, kaki. Orang yang kaki dia, bermula seorang yang najis kakinya, kaki dia pijak ti lambu, pijak ti ayam, tiba-tiba nak pergi ke depan nak bercakap, kan dia kata pada seseorang yang bernajis kakinya tiada patut ia, di sini kita berhadapan dengan raja. Dalam kitab kita muhadarah, menyampaikan ucapan di hadapan. Kalau orang itu kaki dia berlumur dengan najis, tidak layak untuk menyampaikan ucapan di hadapan orang. Maka betapa pula dengan seorang yang kena najis mulut. Kaki kena ti ayam pun kita kata nak pergi depan pentas nak bercakap, kaki kotor ni, itu pun tak layak. Apa tak lagi kalau mulut orang tu dipenuh dengan najis kan, lagi pula kan. Maka betapa seorang yang kena najis mulutnya, tiadalah dapat berhadapan kepadanya. Tak mungkin kita benarkan dia bercakap dengan orang, mulut dia penuh dengan najis. Maka barang siapa khianat, yakni berbuat sesuatu yang jahat, maka jadilah hidup. Misalnya harga tangan 500 dinar, maka apabila mencuri 1/4 dinar dipotong akan dia kerana khianat. Harga tangan 500 dinar, maka jika mencuri 1/4 dinar dipotong akan dia. Mana tangan dipotong. Kalau 5,000 dinar, 500 dinar, kono potong tangan, 1/4 dinar juga dipotong tangan. Jadi mencuri dalam Islam dia tak ada kira banyak dia macam mana. Curi banyak pun kena potong, curi sikit pun kena potong dia. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahum, potong tangan dia. Jadi adalah dia punya peraturan potong tu kan. Tapi maksud dia tak kira banyak ataupun sikit. Jadi kenapa tak dalam hukum hudud sebegini tidak dikira banyak atau sikit? Sebab yang dikira bukan kadar banyak sikit, yang dikira kejahatan khianat itu. Yang jahat khianat itu, bukan banyak sikit kejahatan layak nak dipotong tangan itu, bukan di atas banyak sikitnya, tetapi di atas khianatnya. Itu maksudnya. Maka kata di sini, maka yang 500 dinar, maka apabila mencuri serubuh ni 1/4 dinar, dipotong akan dia, dipotong juga tangan dia. Kenapa? Sebab kesalahannya bukan banyak sikit, tapi kesalahannya khianat. Khianat, melakukan khianat. Orang mencuri ni melakukan khianat lah. Maka dipotong kerana khianat ia. Dan barang siapa memperbuat dosa yang kecil serta tiada memberat ia. Dalam Islam
ada hukum hudud. Mencuri banyak sikit kena potong. Jadi kesalahannya pada apa? Ya, dalam Islam kalau mencuri banyak sikit kena potong. Ada saksi dan sebagainya, potong. Jadi kesalahan sehingga dipotong itu kenapa? Sebab khianat. Masya Allah, khianat itu maka dipotong. Maka begitulah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu? Di antara kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita melihat dosa ini kecil, dosa ini besar. Jadi kita rasa lega, kita tak adalah sampai nak kita kata nak mencuri nak apa, kita dosa kita kecil-kecil je kita kata. Jangan memandang sebegitu. Maka kata di sini Nabi dia ni. Saya dah tahu dah tu. Lama buana pula ustaz begini. Barang siapa memperbuat dosa yang kecil serta tiada memberatkan dia. Kita buat dosa kecil, lepas tu Allah, kecil je dosa ni. Dosa kecil, kita mengecilkan dia lagi kan. Maka barang siapa memperbuat dosa yang kecil serta tiada memberatkan dosa itu, mana tak berasa bersalah pun dengan Allah Subhanahu wa taala, memberatkan ia kan dia, nescaya jatuh ia pada perbuat dosa yang besar. Mana kalau dosa yang kecil ni kita tak jaga, maka kita tidak terselamat untuk melakukan dosa yang besar. Ada juga kata-kata ulama, jangan pandang kecilnya dosa yang engkau lakukan, tapi pandang kepada siapa yang engkau buat dosa itu. Jangan pandang kecilnya dosa tersebut, tapi kita pandang kepada siapa kita melakukan dosa, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita buat salah itu kepada Allah. Sebab dia kata pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahan kepada Allah dah nama dia kesalahan pada Tuhan kita. Kalau kita memahami kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam.